Okey, untuk faktor yang kedua, kita nak tengok kepekatan elektrolit dalam siri elektrokimia. Okey, so yang ni edit sikit, dalam siri elektrokimia. Okey. So kita tengok tujuan eksperimen untuk mengkaji kesan kepekatan elektrolit. Okey, kesan kepekatan elektrolit. So yang ni yang kita akan ubah. So ini adalah dia punya pemboleh ubah manipulasi. So ini PM. So pemilihan ion untuk dinyah cas ini adalah PB. Okey, so ni adalah PB-nya. Okey, bagaimana kepekatan elektrolit mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyah cas? Ini tak masalah Okey, hipotesis ion yang lebih tinggi kepekatannya akan dipilih untuk dinyah cas. Okey. Tinggi kepekatan akan dipilih untuk dinyah cas. Di anode. Okey. Ion yang tinggi kepekatan akan dipilih untuk dinyah cas di anode. Saya padam. Okey, tinggi kepekatan. Okey, ion tinggi kepekatan akan dinyah cas pada anode. So di kathod kita akan pilih berdasarkan siri elektrokimia. Okey, yang dimanipulasi, pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah kepekatan ion. Okey. Dalam elektrolit, manakala yang bergerak balas adalah hasil di anode. Okey. Yang dimarahkan adalah jenis elektrod. So, elektrolit yang kita guna adalah asid hidroklorik dengan kepekatan 0.001 mol per desimeter padu. Dan satu lagi adalah asid hidroklorik 1 mol per desimeter padu. So, untuk pengetahuan awak, 0.0001 mol ini adalah asid hidroklorik cair. Okey, manakala 1 mol ini adalah asid hidroklorik pekat. So, radas yang digunakan adalah lebih kurang lah macam sebelum ni. Alright. So, katalah saya nak guna, saya ambil, sebab kalau asid hidroklorik cair, dia punya cara pemilihan di anode dan di kathod adalah sama macam sebelum ni. Okey, dia mengikut siri elektrokimia. Tapi kalau larutan tu larutan pekat, tak kisahlah natrium klorida pekat ke. So ada sahaja perkataan pekat, maksudnya di anode pemilihan ion, anion di anode dia dah ikut kepekatan elektrolit tu. Okey, tapi di kathod dia masih lagi mengikut siri elektrokimia. Okey, so sekarang ni kita nak tengok asid. Okey, larutan. Kita nak tengok larutan asid hidroklorik pekat. Okey, sini kita ada perkataan pekat. Kalau kita guna natrium klorida pekat, maksudnya di anode kita akan pilih sama ada ion hidrogen ataupun ion klorida. Okey, so kalau dalam kes tu klorida, ion klorida tu yang akan dipilih untuk dinyah cas di anode, sebab ion klorida tu adalah larutan pekat. Okey, so ada perkataan pekat So macam biasa, sebab kita guna larutan, jadi yang terlibat adalah air dan satu lagi adalah asid hidroklorik pekat. Okey, so sekarang kita guna 1 mol per desimeter padu lah. Okey, so air kita tahu ada 2 ion, satu ion hidrogen. Okey, satu lagi ion hidroksida. Okey, kemudian asid hidroklorik. Okey, hidro. Okey, so kita ada satu ion hidrogen. Okey, yang kedua adalah ion klorida ion. Okey, so ion klorida ni bercas negatif, ion hidrogen bercas positif, ion hidrogen positif, hidroksida negatif. Okey, macam biasa kita tengok ini adalah bercas positif, ini adalah terminal negatif. Okey, so kita tahulah ini adalah anode. So yang tertarik pada anode adalah anion yang bercas negatif. Okey,
So, automatik yang ni adalah katot. Yang tertarik pada katot adalah ion yang bercas positif. Okey, so kita tengok satu-satu. Ion yang terlibat di anode adalah ion bercas negatif. Okey, anion lah. Okey, so kita ada ion hidroksida. Okey. Hidroksida, dan satu lagi adalah ion klorida. Okey, so kita tahulah kedua-dua ion ini adalah ion yang bercas negatif. Okey, seterusnya kita nak tengok di katot. Kita ada ion hidrogen daripada air dan ion hidrogen daripada asid hidroklorik pekat. So kita tulis je lah dua-dua ion ni. Okey, ion hidrogen daripada air dan satu lagi ion hidrogen juga daripada asid. Okey, so saya tulis sini ini daripada air dan ini adalah daripada asid hidroklorik pekat tadi tu lah. Okey, so kalau ada dua-dua ion yang sama, jadi kita pilih satu je lah. Automatik ion hidrogen lah yang akan dinyahcas di katot. Alright. So kita tengok antara ion hidroksida dan ion klorida, yang mana adalah daripada elektrolit tu, bahan kimia itu, bukan daripada air. Okey. So automatik ion klorida yang akan dipilih untuk dinyahcas. Sebab ion klorida ni adalah ion pekat. Kan? Ion yang pekat. Tengok balik dia punya hipotesis. Alright, so automatik ion klorida akan dipilih untuk dinyahcas. Okey, bila ion klorida dinyahcas, apa yang terhasil? Okey, kita akan hasilkan gas klorin. Okey, gas klorin ni diwarna macam coklat-coklat sikit. Okey, kemudian dua-dua ion ini adalah ion hidrogen ya, yang tertarik ke katot. Jadi apabila dinyahcas, kita akan hasilkan gas hidrogen yang warna dia colourless kan, yang tak ada warna. Okay, gas yang clear. Okay, so automatik lah macam biasalah, kita kat sini akan hasilkan gas hidrogen. Jadi kat sini akan ada kaedah sesaran air. So kat sini ada gas hidrogen. Okay, kemudian di anode pun sama, akan terhasil gas klorin. Warna dia macam warna coklat-coklat sikit, warna perang. So kat sini akan ada kaedah sesaran air. So sini yang terhasil adalah gas klorin. Okey, boleh Okey, kalau sekiranya larutan elektrolit yang kita guna adalah larutan asid hidroklorik cair. Kalau asid hidroklorik cair, so kita tengok di anode ni kita tengok daripada siri elektrokimia tu lah, sama ada hidroksida dan klorida. So kita tahu hidroksida ni berada di bawah daripada ion klorida. Jadi kalau kita guna asid hidroklorik cair, ion hidroksida yang akan dipilih untuk dinyahcas di anode. So dia akan hasilkan gas oksigen. Itu saja beza dia. Kalau asid cair, asid hidroklorik cair, larutan cair, so dua-dua terminal ni, dua-dua elektrod ni, anode dan katot, kita akan pilih ion tu berdasarkan siri elektrokimia. Tapi kalau larutan, elektrolit yang kita guna adalah elektrolit pekat. Okey. So di anode sahaja kita akan pilih berdasarkan larutan yang kita guna tu, larutan pekat yang kita guna. So sekarang kita guna asid hidroklorik pekat kan. Okay, kalau kita guna asid natrium klorida, so yang dipilih untuk dinyahcas adalah natrium klorida. So yang dipilih untuk dinyahcas di anode adalah klorida tu lah. Okey. So sama jugalah. Alright. Kalau di katot untuk larutan pekat, memang dia akan refer pada siri elektrokimia. So dalam kes ini kita hanya ada satu ion. Jadi kita pilih automatik dia je lah yang akan dipilih untuk dinyahcas. Okey. Seterusnya kita tengok pemerhatian. Okey. So, gelembung-gelembung gas kuning ataupun berwarna perang kehijauan dibebaskan. Okey, so ini adalah gas klorin. Okey, so dia akan melunturkan kertas litmus merah lembab. Melunturkan. Okey,
Seterusnya, kita tengok pada katod, gelembung tidak berwarna terbebas menghasilkan bunyi pop. Kayu uji menyala yang kita guna untuk uji. Alright. Kemudian gas yang terhasil adalah gas hidrogen. Kita tahu, saya rumuskan di sini. Di anode, anion yang akan tertarik. So, anion yang kita pilih adalah ion klorida. So ion klorida. Anode ni bercas positif, anion bercas negatif. Ion klorida kita nyah cas, so kita akan jadi gas klorin. Ni gas klorin. Alright, kalau katod, cation yang akan tertarik. So kita tahu cation bercas positif, katod bercas negatif. So ion yang tertarik yang dipilih untuk dinyah-cas di katod adalah ion hidrogen. Jadi automatik ion hidrogen bila dinyah-cas dia akan keluar jadi gas hidrogen yang tidak berwarna. Akan bunyi pop. Ini untuk asid hidroklorik pekat. Asid hidroklorik pekat. Tapi kalau asid hidroklorik cair 0.0001 mol per desimeter padu. Ion yang akan dipilih untuk dinyah-cas di anode adalah ion hidroksida. Sebab ion hidroksida berada di bawah dalam siri elektrokimia berbanding klorin. So, dia akan bebaskan gas oksigen. Di katod kita hanya ada satu ion, iaitu ion hidrogen. Kita akan bebaskan gas hidrogen. Dan akan menghasilkan bunyi pop. Akan menghasilkan bunyi pop dengan kayu uji menyala. Boleh bunyi pop, kayu uji menyala. Yang terhasil adalah gas hidrogen. Di katod, di anode gas oksigen menyalakan kayu uji berbara. Gelembung-gelembung gas tidak berwarna. Ini kalau kita guna asid hidroklorik cair. So kita tengok kepekatan ion klorida dalam asid hidroklorik yang mana lebih tinggi. Lebih tinggi maksudnya yang lebih pekat lah. Jadi 1.0 mol per desimeter padu. So namakan hasil yang terbentuk pada anode bagi setiap elektrolit. Kalau kita guna asid pekat, kalau kita guna asid pekat, apa yang terhasil? Kalau kita guna asid hidroklorik pekat, apa yang terhasil adalah gas klorin. Kalau kita guna asid hidroklorik cair, yang terhasil di anode adalah gas oksigen. Ingat kalau pekat kita pilih berdasarkan larutan pekat tu. Kalau larutan elektrod yang kita guna adalah larutan cair, kita pilih berdasarkan siri elektrokimia. Kedua-dua ini adalah di anode. So kedua-dua ini adalah di anode. Ni dia dah mention kat sini anode. Alright, boleh di anode. Kemudian apa namakan ion yang dipilih untuk dinyah-cas pada anode bagi asid klorik. So ion klorida dan ion hidroksida. Ion klorida dia akan hasilkan gas klorin. Ion hidroksida dia akan hasilkan gas oksigen. Seterusnya kita tengok kesimpulan. Ion yang lebih tinggi kepekatannya akan dipilih untuk dinyah-cas di anode. Kalau katod kita pilih berdasarkan siri elektrokimia. So itu sahaja untuk faktor yang kedua, iaitu kepekatan elektrolit mempengaruhi pemilihan ion dalam siri elektrokimia. Sekian.